Hai pelajar-pelajar, hari ini kita jumpa balik dengan topik yang baru. Baik, hari ini cikgu akan masuk pada topik yang cukup penting, iaitu kita akan masuk pada bahagian Komsas. Baik, so bahagian Komsas biasanya kalau kita ambil dari segi soalan SPM, dia akan keluarkan 3 soalan yang berbeza. Iaitu pertama kita kategorikan sebagai cerpen dan drama. Yang kedua, dia akan keluarkan kamu prosa tradisional. Dan yang ketiga adalah puisi moden atau puisi tradisional. Baik, hari ini kita akan lihat bahagian puisi moden dan tradisional. Kita akan lihat soalan 2D. 2D ya. Dan markah untuk soalan 2D seperti kamu tahu adalah 9 markah. Dan topik yang cikgu pilih ini adalah Gurindam 12. Baik. So, bila kita tengok soalan Gurindam 12 ini, pasal yang ketiga ni, soalan ni, bila kita baca Gurindam ni pun, nampak mudah untuk difahami. Setiap rangkap, setiap baris dalam Gurindam ni, memudahkan pelajar senang memahami kerana penggunaan perkataan yang mudah untuk pelajar baca dan faham. Baik. Kalau pelajar tengok pada buku-buku antologi antologi tingkatan 4 ya. Hari ini kita akan buat antologi tingkatan 4 sebagai ulang kaji. Gurindam 12 ini. Pelajar boleh lihat Gurindam ini. Dan biasanya setiap soalan Komsas ni dia akan keluarkan 3 soalan. 3 soalan. 3 soalan. Baik. Sama seperti tadi, cikgu kata 3 soalan tu kita akan lihat ya. Baik, di sini cikgu ada sediakan 3 soalan untuk Gurindam tersebut. Soalan pertama merangkumi 2 markah. 2 markah. Dan kehendak jawapan dia pun 2 jugalah. Soalan kedua merangkumi soalan 3 markah dan kehendak untuk soalan ni adalah sebenarnya 2 jawapan, tapi kita galakkan pelajar menulis jawapan mengikut markah. Kalau 3 markah, tulislah 3 sebab dia akan membantu pelajar untuk mendapatkan markah penuh. Biasanya kalau kita kata 3 markah tu 3 jawapan, bantu pelajar mendapat markah penuh. Dan soalan ketiga 4 markah. Seperti biasa, kita perlu buat 2 jawapan, 2 uraian. Nanti cikgu akan terangkan. Baik, soalan pertama biasanya adalah tentang maksud rangkap, maksud perkataan dan maksud baris dan sebagainya lah. Sebab ni untuk bahagian Komsas, bahagian puisi ya, moden dan tradisional. Soalan kedua adalah soalan pendapat, iaitu soalan kebat. Kita kata kemahiran berfikiran aras tinggi. Pelajar perlu berfikir dan berikan jawapan dengan sendiri. Dan soalan ketiga, soalan yang cukup mencabar, iaitu soalan ciri Komsas, di mana pelajar akan ditanyakan dengan kehendak 2 ciri Komsas: pengajaran, persoalan, tema, nilai, perwatakan dan sebagainya lah, bergantung pada ciri-ciri Komsas yang akan dikemukakan. Biasanya pelajar perlu beri 2 ciri Komsas diikuti dengan penerangan lah. Baik, tengok soalan pertama. Terangkan maksud rangkap kelima Gurindam di atas. Maksud rangkap kelima. Kalau kita lihat balik rangkap kelima ni, rangkap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fil yang tiada senonoh. Fil yang tiada senonoh. So, pelajar kena faham betul-betul. Kalau kita kata fil ni maksudnya perbuatan. Ingat ya, perbuatan atau kita kata kelakuan ataupun perangai lah biasanya. Fil maksudnya perbuatan, kelakuan ataupun perangai. Ingat ya benda tu Baik, sebab kalau kita lihat rangkap kelima ni, setahu saya hanya perkataan fil ni saja yang mungkin pelajar rasa susah untuk memahami. Baik, maksud dia ialah kalau kita lihat apabila perut terlalu penuh, keluarlah fil yang tiada senonoh. Maksudnya, jika kita makan sehingga terlalu kenyang, bermacam-macamlah perkara yang tak elok akan timbul. Itu maksud dia. Cikgu ulang balik. Jika kita makan terlalu kenyang. So, nampak tak bila perut terlalu penuh, jika kita makan terlalu kenyang. Itu dah dapat 1 markah di situ. Keluarlah fil yang tiada senonoh. Maksudnya, bermacam-macam perkara yang tak elok akan timbul dalam badan kita.
Okey, ingat benda tu So itu adalah jawapan kedua. Okey. So ingat dia pelajar baca, dia tanya maksud rangkap kelima ni. So kita baca ayat pertama tu. Okey, baris pertama tu kita fahamkan dan kita bagi tahu apa maksud dia dengan menggunakan ayat pelajar sendiri. Okey, ayat pelajar sendiri. Okey. Baik, tengok pada soalan kedua. Okey, soalan kedua. Gurindam di atas menerangkan kepentingan menjaga anggota badan daripada melakukan perkara-perkara negatif. Betul lah. Sebab kalau kita lihat gurindam tu daripada rangkap pertama sampailah rangkap terakhir tu, dia menerangkan tentang kita kata anggota tubuh badan kita. Okey, anggota badan kita ni. Okey, tangan, lidah, mata. Kalau kita menjaga, apa kebaikan dia, dan kalau kita tak jaga, apa keburukan dia biasanya. Okey, so di situlah. Okey, so pada pendapat anda, apakah tindakan-tindakan yang boleh dilakukan oleh seseorang untuk mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang tidak elok dan negatif? Okey, so soalan kita ialah tindakan-tindakan untuk mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara negatif. Okey, so apa yang boleh kita lakukan? Apa perkara, apa tindakan yang boleh kita ambil untuk mengelakkan kita melakukan perkara-perkara negatif? Okey, baik. Biasanya kita boleh dapat pelbagai jawapan lah. Pelbagai jawapan So ingat dia, bila nak menulis jawapan pertama, kedua dan ketiga, mesti ada pangkal ayat. Kepala ayat orang kata. Macam tadi kalau jawapan pertama tu, maksud rangkap kelima gurindam di atas ialah, baru tulis jawapan pertama. Okey, iaitu jika terlalu kenjang, ia akan bermacam-macam perkara tak elok akan timbul. Sama juga untuk soalan kedua. Pada pendapat saya, tindakan-tindakan yang boleh dilakukan oleh seseorang untuk mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang tidak elok dan negatif. Ialah. So ingat dia, pada pendapat saya, ambil kehendak soalan tulis, baru sambung dengan jawapan anda. Ialah, contohnya, menuntut ilmu, terutamanya ilmu agama. Tanda nokta. Lepas tu guna isi kedua. Bila nak tulis isi kedua, cuba beri penanda wacana. Contohnya, baru tulis lepas tu tulis isi kedua. Contohnya, selain itu, kita mestilah bercampur gaul dengan orang atau rakan yang baik. Ini isi kedua. Dah habis isi kedua, bila kita nak tulis isi ketiga, kita bagi balik penanda wacana. Kita bagi balik penanda wacana dan tulis isi ketiga balik. Contohnya, seterusnya, kita juga melakukan aktiviti yang berfaedah pada waktu lapang. Walaupun tadi cikgu ada kata, kita hanya perlukan 2 jawapan untuk memenuhi 3 markah ni, tapi eloklah kalau kita bagi 3 jawapan. Sebab apa? Kalau pelajar tanya, cikgu kalau saya bagi 3 jawapan, ada tak dia akan menjejaskan pemarkan saya? Contohnya kalau mana-mana satu jawapan salah, ada tak dia akan menjejaskan pemarkan saya? Tak ada. Sebab pelajar membuat 3 ayat yang berasingan. Katakan jawapan kedua kamu salah. Jawapan ketiga membantu kamu mendapatkan markah untuk jawapan yang salah tu balik. Maksudnya, guru akan abaikan jawapan kedua dan kita akan ambil jawapan ketiga tu sebagai jawapan kedua. Sebagai jawapan tambahan lah. Tapi kalau tak ada jawapan tambahan, pelajar hanya buat 2 jawapan saja. Kalau salah, mana-mana satu jawapan, kamu akan kehilangan markah untuk jawapan tersebut. So kalau dia buat jawapan tambahan, dia akan membantu kamu menggantikan jawapan yang salah. Dan jangan risau, markah tidak akan, kalau pelajar kata, cikgu saya buat jawapan yang lebih daripada 2, maksudnya sebab 3 jawapan, 4 jawapan, tak dia akan menjejaskan markah? Tak ada. Jangan risau. Baik, soalan ketiga. Ciri komsas ini yang cukup penting. Uraikan 2 pengajaran yang terdapat dalam gurindam di atas. 2 pengajaran, maksudnya kebaikan yang boleh kita dapat daripada gurindam tu. So pelajar mesti berikan isi tambah dengan huraian. Ingat dia, isi tambah dengan huraian, maksudnya bukti dia lah. Bukti memang memainkan peranan yang penting Baik. So bila tulis jawapan untuk soalan ketiga ni, tulislah seperti ini. 2 pengajaran, ingat dia, 2 pengajaran, ataupun pengajaran yang terdapat dalam gurindam di atas ialah mana-mana satu ialah kita tengok dulu pengajaran yang terdapat kita ambil beberapa rangkap. Kita cuba ambil rangkap kedua. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. So kita ambil ni. Ialah kita hendaklah menjaga
telinga kita daripada mendengar perkara-perkara yang tidak elok. Tanda nokta. Okey, tanda nokta dulu. Baru tulis bukti. Jangan sambung tanda nokta dulu. Buktinya, kita tidak akan terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak elok apabila kita mendengarnya daripada orang lain. Itu baru bukti. So ingat tulis isi dulu baru bukti. Isi dulu baru bukti Lepas tu baru sambung dengan jawapan kedua. Selain itu, kita cuba ambil peringatan ketiga. Kita hendaklah menjaga lidah ataupun percakapan. Tanda nokta. Buktinya, kita boleh mendapat banyak kebaikan ataupun dapat mengelakkan pertengkaran atau pertelingkahan apabila menjaga pertuturan kita. Itu bukti dia. Contohnya kalau kita ambil lagi yang ini, peringatan rangkap kelima. Kita boleh kata kita janganlah makan terlalu kenyang. Buktinya kita boleh mengelakkan makan terlalu kenyang agar tidak tertimbul, kita kata agar tidak timbul perkara-perkara yang tidak senonoh. Itu bukti dia. So, apa yang cikgu nak kata di sini ialah bila kamu berikan pengajaran dia, pastikan kamu tulis pengajaran dan juga bukti dia. Pengajaran dan bukti dia. Kalau pelajar lihat betul-betul soalan tu, tulis macam cikgu kata tadi, isi, lepas tu tanda nokta, baru sambung dengan bukti. Tulis isi, tanda nokta, baru sambung dengan bukti dia. So pastikan dua-dua jawapan kamu ada isi dan huraian untuk memperoleh 4 markah yang lengkap ini. Baik, cikgu berhenti di sini untuk topik kita ini, iaitu topik gurindam. Topik gurindam 12 pasal ini. So cikgu akan jumpa kamu dalam topik yang baru dalam minggu-minggu yang akan datang ini. Sekian, terima kasih.